Okay, hai, Assalamualaikum. So, kita nak sambung balik modul untuk newbies kita. Okay, Abel recap sikit. Sebelum ni kita dah belajar step by step nak hasilkan pola, which is kita panggil pola kita sebagai multipolar. Satu pola tu boleh hasilkan dress, blouse, baju kurung, jubah dan juga kebaya, which is boleh tambah juga bahagian lisu, princess cut dan juga princess cut kembang gigi buaya. Okey, yang itu cara nak hasilkan pola kita dah tunjuk. Cara nak potong pola pun kita dah tunjuk. For those yang nak dapatkan pola, boleh klik beg kuning dekat bawah ataupun boleh dapatkan di Able Tailoring. So dalam video kali ni Abel nak tunjuk macam mana kita nak letak pola tu atas kain. So sekejap lagi Abel akan linkkan dengan video tersebut. So you boleh follow. Abel nak potong design kebaya kelepet, princess cut gigi buaya. Okey, biasanya dalam perkongsian kita akan tunjuk advance, so that for those yang nak buat design yang lebih simple, you masih boleh rujuk video yang sama. So bentang kain tu, kain yang Abel gunakan ni jenis bidang 60 dan jenis berkaki. Okay, so Abel akan bentang dan Abel decided untuk letak bahagian berkaki tu dekat bahagian kelepet. So kita susun lah. Okay, susun pola tu mengikut kesesuaian pada corak kaki. Kalau macam dalam video ni you boleh nampak Abel ada anjakkan sedikit ke tengah sebab bunga dekat bahagian situ agak besar. Jadi Abel nak dia kelepet tu jadi cantik. So susun sikit. Kalau kain you tu jenis bunga yang tak besar ataupun kain plain, you boleh letak ke tepi. Okay, pola tu ke tepi, just sediakan basi pada bahagian kelepet sahaja. Okay, kalau macam Abel ni, Abel anjakkan sedikit ke tengah. Okay, sebab efek corak atas faktor corak bunga tersebut lah. And then bahagian bergigi tu kita bukan trace ikut bergigi-gigi Yang itu kita trace straight saja untuk dapatkan efek kembang dekat situ. And then bahagian-bahagian lain you boleh trace exactly ikut pola. Okay, so Abel akan cepatkan video. Okay, untuk jimatkan masa, kita you trace sahaja exactly ikut pola. Okay, so selepas kita trace exactly ikut pola, now kita nak potong berserta dengan basi. Tapi for newbies, okay, for newbies yang belum pernah potong kain sebelum ni, tolong ambil kapur dan trace lagi satu line untuk basi. Okey, dekat bawah baju kita boleh sediakan 1 inci basi. Dekat bahagian lain kita boleh letak setengah inci basi. Tapi macam Abel dalam video ni, Abel tak trace lagi satu line sebab Abel boleh agak dengan mata kasar berapa besar untuk 1 inci dan berapa besar untuk setengah inci. But then for newbies, please ambil masa sikit pun tak apa. At least you confident dengan apa yang kita buat. So for newbies, you kena Abel sangat-sangat sarankan lah untuk you ambil kapur dan trace lagi satu line untuk basi, kemudian baru potong ikut line basi tersebut. Okey, jangan main guna mata kasar macam Abel ni, sebab kita dah biasa dengan anggaran 1 inci dengan setengah inci. Jadi menggunakan mata kasar pun kita dah boleh agak besar 1 inci tu macam mana, besar setengah inci tu macam mana, besar suku inci macam mana. Tapi for newbies, please ambil kapur dan trace lagi satu line, okey, untuk basi. Okey, then kalau you perasan dekat bahagian kelepet bahagian atas tu, okey, bahagian tinggi tengkuk untuk kebaya tu, tinggi collar untuk kebaya tu, kita tak letak basi dekat situ. Sebab apa? Sebab kain tu kita dah lipat 2 tadi, betul tak? So bahagian situ tak terputus. Okey, yang berdekatan dengan huruf B tu, okey, yang kat atas tu kita tak pisahkan. So nanti lebih senang lah. Okey, kita just lipat untuk bentuk kebaya. Okey, selesai dengan bahagian kelepet hadapan. Okey, kiri kanan kelepet hadapan. Now kita nak buat untuk bahagian tengah badan untuk belakang pula. Okey, so you boleh tengok macam mana pengambilan kain dekat dalam video ni. So kita bentang dan lipat 2, and then baru kita letak bahagian tengah belakang. Okey, bahagian tengah belakang ni dia ada bahagian pilihan zip. Since Abel nak buat kebaya kelepet yang ada zip dekat bahagian hadapan, so Abel tak perlukan pilihan zip dekat bahagian belakang. So pilihan zip tu boleh kita lipat ke belakang, okey, sebab kita tak nak guna benda tu. And then kita adjust lah kain tu supaya muat, dan kita buat penjimatan kain dekat situ. Okey, bila kita letak pola, make sure pola tu muat untuk bahagian-bahagian basi. And then kita trace exactly ikut pola. And then Abel nak bagi tahu penambahan info dekat sini. Kalau kita nak buat leher tinggi ataupun collar tinggi, kerut leher belakang tu kita boleh kurangkan. Okey, so
kat gambar ni Abel kurangkan sedikit keruk. Kalau you nak kurangkan boleh, tak nak kurangkan pun tak apa, it depends on you, pilihan. And then kita sambung trace bahagian-bahagian yang lain, okay, exactly ikut pola, sehinggalah ke gigi buaya tu. Yang bahagian gigi buaya sama juga konsep dengan bahagian hadapan tadi, kita tak trace ikut bersegi-segi, okay. Ikut gigi buaya tu bukan, gigi buaya tu sekadar kita punya macam tanda aras untuk kita kembangkan kain. So sekarang ni Abel kembangkan kain tu, bahagian gigi buaya tu, and then bahagian bawah kita straightkan saja. Alright, so bila kita dah selesai trace pola, trace exactly ikut pola, then kita akan tambah basi. Basi sama nilai dengan bahagian hadapan. Bahagian hujung baju kita tambah basi 1 inci, bahagian-bahagian lain kita boleh tambah setengah inci. Okay, next kita nak buat untuk bahagian hujung tangan. Bila Abel tarik kain tu, belah sana kita dah nampak kaki kain. Okay, kaki kain yang kecil. So kaki kain yang kecil ni Abel nak buat dekat hujung tangan. So Abel decided untuk lipat kain tu, lipat dua, and then letak pola tangan dekat situ. So pola tangan ni, kita dekat bahagian hujung pola tangan tu ada 3 pilihan, tirus, biasa atau kembang. Abel nak buat lengan biasa saja, since bahu Abel nak buat puff. So bahagian kembang tu Abel lipat ke belakang. Okay, automatically you akan dapat saiz bukaan hujung tangan yang biasa. So kita letak dekat kaki kain belah situ, and then pastikan ruangan untuk puff tu cukup. Alright, so dah susun-susun penjimatan kain, and then make sure bila you letak pola tu, dekat tepi-tepi tu ada ruangan untuk basi yang cukup. Alright, so hujung tangan, first kali you akan trace ikut pola. Okay, exactly ikut pola termasuk bahagian puff. Kalau you tak nak bahagian puff, then remove je lah bahagian puff tu. Okay, so trace exactly ikut pola, and then baru kita tambah basi pada keliling pola. Okay, again for newbies, kalau you belum biasa untuk potong kain, please ambil kapur dan trace lagi satu line untuk line potong, line yang you nak gunting. So pada hujung bukaan tangan tu kita boleh letak basi 1 inci, dan bahagian-bahagian yang lain setengah inci. Tapi macam dalam screen sekarang ni, Abel terus potong. Okay, Abel tak trace lagi satu line. So for newbies, please trace lagi satu line. Okay, so sekarang ni Abel terus potong untuk bahagian basi. Okay, lepas kita dah siap potong pola tangan, tandakan H dekat bahagian hadapan, and then terbalikkan H untuk bahagian hadapan, supaya tangan tu tak tertukar bila kita nak jahit sambung dengan badan nanti. Okay, next bahagian sini kita boleh lipat dua untuk kita buat bahagian hadapan sisi. Okay, sisi hadapan kan, kita pola hadapan kita dah terpisah dua kan. Alright, yang ini untuk kita kembangkan lah. Macam biasa, sama je teknik dia. You lipat kain, lipat dua kain cantik bertemu cantik, letak pola. Make sure bila you letak pola, sebelum potong ada bahagian yang muat untuk kita letak basi pada keliling. Okay, so yang ini untuk side tepi untuk hadapan. Okay, dia tirus ke bawah. Okay, kita buat saja tirus ke bawah, and then bahagian gigi buaya, kita buat efek kembang kain. Kita bukan trace ikut bersegi-segi, kita buat efek kembang kain dekat situ, and then trace saja bahagian lain exactly ikut pola. Okey, lepas tu kita tambah basi. So konsep tambah basi pun sama juga. Dekat hujung baju kita tambah basi 1 inci. Dekat bahagian-bahagian lain kita tambah basi setengah inci. Okey, lepas dah potong, jangan lupa untuk tanda H dan H, menandakan yang itu adalah untuk bahagian sisi hadapan. Okey, sebab kita takut dia tertukar dengan bahagian sisi belakang. Sebab design dia lebih kurang sama. Kalau you all tengok dekat screen pun sekarang ni lebih kurang sama je dengan pola yang kita potong tadi tu. So bahagian situ muat. Kalau kita lipat dua, okey, kita lipat dua, lepas tu kita potong untuk bahagian tepi bahagian belakang. Okey, untuk baju belakang pula lah. So adjust bahagian mana yang boleh buat penjimatan kain and everything. So teknik yang sama, letak pola, pastikan dekat bahagian keliling pola tu muat untuk kita letakkan basi keliling, and then trace exactly ikut pola. Yang itu, okey, bahagian ni untuk pengembangan kain. Untuk bahagian-bahagian yang lain sama sahaja, trace exactly ikut pola, dan kemudian barulah kita akan tambah untuk basi keliling. Okey, basi untuk hujung baju 1 inci, untuk bahagian-bahagian yang lain setengah inci.
Okey, so siap dah. Kita potong kain untuk semua bahagian lengkap untuk satu baju. Semua ni yang dekat dalam skrin ni semuanya ada 2 lapis.